Assalamualaikum, nama aku Syaiful Becker dan kali ni aku nak buat video tentang image quality daripada A9 Mark III pula. Aku dah buat video sebelum ni tentang feature-feature terbaru pada Alpha 9 Mark III, tapi masalahnya video tu dah 30 minit lebih, jadi aku rasa aku nak asingkan di antara feature-feature terbaru dan juga image quality pada A9 Mark III. Bush. Aku menggunakan A9 Mark III pada dua major review. Yang pertama aku shoot golf dan yang nombor dua ialah aku shoot burung berding dekat Fraser Hill. Sekarang aku ada dekat Fraser Hill. Aku nak test A9 Mark III dan juga 300mm yang dekat tangan aku ni. Dan untuk standby aku ada bawa juga 400mm sekali dengan aku untuk aku test lah antara 300mm 400mm dengan A9 Mark III. Sebab antara faktor utama ada benda yang aku nak test lah dari segi resolution dia untuk berding. Sebab kalau selama ni banyak, kalau dikatakan berding ni A1 memang the best lah sebab megapixel dia tinggi. Tapi A9 Mark III ni megapixel dia hanya 24 megapixel. So sekarang ni macam nak buktikan ataupun nak panggil apa, nak test macam mana 24 megapixel shoot berding. Aku memang selalu shoot 24 megapixel untuk berding, tapi yalah, kita nak try pada A9 Mark III di segi ISO capability, low light capability, benda-benda macam tu. Alright. Aku ada beberapa sampel gambar yang aku rasa agak sesuai dan juga agak bagus untuk aku kongsikan dengan korang dari segi image quality, ISO performance, low light performance, dynamic range dan juga resolution ataupun detail mengenai A9 Mark III punya image quality. Tetapi sebelum aku nak cerita pasal image quality daripada A9 Mark III, aku nak cerita sedikit mengenai autofocus daripada A9 Mark III. Dari segi performance autofocus, bagi aku personally bila aku menggunakan A9 Mark III, autofocus daripada A9 Mark III ni lebih baik berbanding dengan A1 ataupun A9 Mark II. Ada beberapa sebab kenapa aku cakap autofocus A9 Mark III lebih baik daripada A1 dan juga A9 Mark II. Yang pertama ialah di segi autofocus coverage. A9 Mark III dia cover 95% daripada screen tu, tetapi kalau untuk A1 dia cuma cover 93%, A9 Mark II dan juga A9 dia cuma cover 92%. Dari segi autofocus performance bila shoot dalam keadaan low light, A9 Mark III ni kalau ikut spek dia boleh fokus sampai dalam keadaan -5 EV berbanding dengan A1 dan juga A9 Mark II. Aku test benda ni dan memang betul A9 Mark III dia dapat detect subjek dengan cukup baik walaupun dalam keadaan low light. Nombor 3 pula, dari segi tracking capability, A9 Mark III dengan A1 ni dia sama je, di mana dia boleh tracking subjek sampai aperture f22. Tapi kalau compare dengan A9 Mark II, dia cuma boleh tracking subjek sampai aperture f16. Dan yang paling penting kenapa aku cakap A9 Mark III autofocus performance lebih baik berbanding dengan A1 dan juga A9 Mark II ialah AI processing unit. A9 Mark III sudah dilengkapi dengan AI processing unit di mana dia mampu detect subjek ataupun recognize subjek dengan lebih baik berbanding dengan A1 dan juga A9 Mark II. Dia boleh detect manusia, dia boleh detect burung, binatang, kereta api, kapal terbang. So dari segi performance tu boleh tahu dan boleh nampak dari segi credibility ataupun accuracy autofocus A9 Mark III lebih baik berbanding dengan A1 dan juga A9 Mark II. Even benda ni terbukti bila aku buat outing dengan geng-geng berda di mana ada Nur Ismail, ada Dr. Zudi, ada Toki. Diorang pun sendiri cakap yang autofocus A9 Mark III memang sangat-sangat bagus, sangat laju dan melekat dekat subjek cukup baik. Ini semua ialah gambar berding yang aku shoot menggunakan A9 Mark III dekat Fraser Hill. Ada banyak gila gambar tapi aku dah pilih beberapa gambar yang aku rasa sesuai untuk aku kongsikan dengan korang semua. First aku nak kongsi bila aku shoot dalam keadaan lighting yang orang cakap biasa ataupun normal ataupun dalam keadaan lighting yang baik. Semua gambar-gambar ni yang korang tengok nombor 2 ni yang bawah ni ialah gambar yang aku dah denoise, tetapi jangan risau, aku akan share kat korang gambar yang aku belum denoise dan gambar selepas aku denoise. Dan untuk gambar ni aku shoot menggunakan ISO 1600 dan korang tengok dekat sini aku tak ada apa-apa setting lagi tak ada apa-apa edit ni aku dah buat, dan inilah gambar yang aku dah edit dan aku dah apply denoise. So kalau tengok dekat sini, inilah gambar dia. So inilah image quality daripada A9 Mark III dengan ISO 1600. Alright, 1600 dan masa ni aku menggunakan lens FE 300mm f2.8 GM.
sebab subjek tidaklah terlalu jauh sangat. So dari segi image quality korang dapat tengok dia punya low light performance 1600 ISO dalam keadaan lighting yang cukup baik, not bad dengan ada noise macam ni. Dan bila aku denoise, beginilah hasil dia. Alright, memang sangat-sangat clean dengan menggunakan Lightroom ni. Okay, itu untuk 1600 dan ini pun sama juga 1600 ISO juga. Dan kita tengok gambar sebelum aku denoise. Yang ini gambar raw. Okay, so gambar raw sini hasil dia. Image quality dia, dari segi tracking capability dia, kena kat mata dengan ada detail dekat mata ni kan, memang cukup-cukup bagus lah kan, korang boleh nampak sendiri lah kan. So kalau aku pergi kepada 200%, nampak. So inilah quality ataupun image quality 1600 ISO. Tapi bila dalam keadaan lighting yang baik, dan inilah gambar yang aku dah apply di noise. Korang boleh nampak lah perbezaan dia kan. Kalau kita tengok side by side, so kita link kat dia, nampak kan perbezaan dia. So ini gambar lagi satu lagi gambar, dan gambar ni ialah gambar aku shoot menggunakan pre-capture, dan gambar ni semua menggunakan pre-capture. Alright, okay, seterusnya aku nak kongsi pula dalam keadaan burung yang cakap kecil, lighting yang okey, yang baik. So Mugi Maki, burung ni ini dia punya, ini female dia, yang betina, bukan yang jantan. So inilah kualiti yang terhasil. Alright, dengan yang masa ni aku shoot menggunakan ISO 400 dan aku menggunakan lens 400mm f2.8 dan aku menggunakan 1/1000. Masa ni aku shoot handheld tanpa menggunakan tripod. So ini satu lagi gambar di mana aku shoot menggunakan 3200, aku shoot 2.5, dan masa ni aku tidak menggunakan 400mm, aku menggunakan 600mm f4 GM/OSS dan 1.4TC. Masa ni aku tak silap aku menggunakan lens daripada Toki, dan inilah hasil gambar dia menggunakan 1.4TC 600mm, so bersamaan dengan 840mm. So ini gambar, kita tengok gambar yang asal. Okey, ini gambar yang asal. Okey, dan ini gambar selepas aku denoise dan aku edit sikit lah. Alright, dan seterusnya kita tengok pula gambar. Ini gambar aku menggunakan ISO yang sangat-sangat tinggi, iaitu 12800 ISO, menggunakan lens 600mm f4 dan juga 1.4TC. Jom kita tengok gambar yang sebelum edit. Ini adalah gambar sebelum edit, dan inilah detail yang terhasil sebelum edit. Dan itulah noise dia lah, korang nampak sendiri kan. So bila aku dah denoise, macam itulah kualiti yang aku boleh dapat. Dan ini aku denoise tidaklah terlalu tinggi sangat sebab aku nak retain dia punya detail. Tapi personally untuk gambar macam ni tak ada masalah lah. Contohnya macam kalau aku nak crop gambar ni kan, aku letak sini contoh lah, kalau aku crop gambar ni. Ok, dan kita tengok hasil dia. Ok, sekejap. Alright, so selepas crop korang boleh nampak lah perbezaan dia kan. Detail yang terhasil pun cukup-cukup baik. Oh, memang nampak detail satu persatu lah. Dan yang ini pula aku shoot gambar Magpie Robin ni. Dan Magpie Robin ni dia punya cabaran bila shoot dalam di kawasan shading area ialah gelap, sebab dia memang warna hitam gelap. So inilah gambar asal. Alright, dan ini selepas aku edit, aku tinggikan sikit shadow dia semua, boleh nampak detail yang terhasil lah. Alright, dan seterusnya ialah aku nak cerita pula pasal bila shoot dalam keadaan mist ataupun kabus. So ini gambar asal, memang berkabus di Fraser Hill. Masa aku shoot tu memang berkabus. Kabut dia memang bila datang tu memang sangat-sangat kuat. So inilah gambar asal yang aku shoot. Walaupun aku shoot menggunakan ISO 1000, tapi disebabkan kabus tak banyak detail yang aku dapat, dan korang boleh perasan lah kabus tu kan. So ini bila aku dah edit dan juga aku letak denoise, dan hasilnya bagi aku sangat-sangat memuaskan. Dan sekiranya aku nak crop gambar ni, dan hasil dia not bad. Okay, dengan detail yang terhasil untuk A9 Mark III 24MP bagi aku tak ada masalah lah. Okay, yang ini pula yang ini 3 gambar ni ialah gambar di mana aku shoot dalam keadaan yang sangat, bagi aku agak gelap lah. So masa ni aku shoot dalam 7 suku 7.5 macam tu, dan dekat Fraser Hill time tu keadaan gelap dia macam ni. Ini contoh bila aku shoot dengan setting 1/250 2.8. Masa ni aku shoot handheld aja, ISO aku kena pump 6400, dan masa ni aku shoot aperture parity, bukannya aku shoot manual. Inilah gambar asalnya, dan ini bila aku edit.
So apa yang aku buat dekat gambar ni ialah aku terangkan gambar ni, aku bagi tinggikan shadow dia, so korang dapat tengoklah hasil gambar dia. So inilah hasil gambar dia selepas aku edit dan aku apply denoise. Seterusnya gambar yang sama juga, gambar dalam keadaan yang sama maksud aku, dan gambar ni memang sangat-sangat gelap lah kalau asal dia macam ni. Ini asal dia memang gelap waktu ni dengan berkabusnya, dengan gelap dia. Tapi selepas aku edit dan inilah hasil dia, dan katakanlah aku nak crop gambar ni, yalah gambar burung ni biasa memang akan crop lah kan. So ni yang aku pasal tadi, so kita tengok hasil dia. Alright, not bad, sangat-sangat cantik, tak ada isu bagi aku menggunakan 24 megapixel untuk shoot burung. Dari segi details kita boleh nampak detail dia cukup baik lah. Right, dan aku menggunakan denoise daripada Lightroom, bukan daripada Topaz. Dan ini pun sama juga, gambar dalam keadaan yang sangat gelap. Kalau gambar asalnya raw tanpa edit, so inilah hasil dia tanpa edit, dan ini selepas aku edit. Alright, so memang sangat-sangat gelap. Inilah noise dia, memang nampak jelas noise dia, sebab memang waktu ni memang sangat-sangat gelap guys, sangat gelap. Dan bila aku dah denoise, bagi aku fine, okay, good, no problem, tak ada isu sangat. Alright, okay, seterusnya pula aku nak share gambar dari segi dynamic range. So on the way balik, aku ada berhenti dekat satu tempat tu dan aku try main shoot lah kat situ, sebab aku dengar macam ada burung kan. So inilah gambar asal yang aku shoot dalam keadaan cakap hunting menggunakan lens 300mm 2.8 GM. Dan aku menyesal juga sebenarnya, aku sepatutnya gunakan lens 400mm, tapi aku menggunakan lens 300mm. Dan inilah gambar yang aku dapat, dan ini selepas aku edit dan aku recover beberapa detail lah, dan korang boleh nampak lah, termasuk juga dengan yang inilah. Ini gambar asal dia, dan inilah gambar selepas aku edit. Alright, tunggu jap. Okay, boleh nampak lah detail dia. Alright, so untuk kegunaan macam ni, bagi aku A9 Mark III dengan 300mm tak ada masalah lah untuk kegunaan ni. Okay, seterusnya aku nak berkongsi pula dari segi spot. Okay, di mana sekarang ni aku ada beberapa gambar yang aku shoot, dan gambar semua ni kebanyakan yang aku share korang ialah gambar, inilah gambar raw, ni gambar raw, ni gambar raw, semua gambar raw lah ni kan. Ni gambar raw, dan ini aku guna flash. Ni semua raw tanpa flash lah. Kita tengok gambar kita nak test dari segi dynamic range untuk shoot spot. Memang aku cakap awal tadi, kebiasaannya bila shoot spot ni kita tak menggunakan shoot raw, kita tak menggunakan format raw, tapi biasanya kita akan shoot menggunakan JPEG. Tapi for the sake of testing, dan kita nak test dynamic range, kita tengok so inilah gambar asal. So apa yang berlaku sekarang, aku cuba naikkan shadow maximum, turunkan highlight maximum, dan aku adjust sikit dia punya exposure. Alright, so mungkin ini gambar bagi aku sangat baik. Jom kita try. Okay, so inilah kualiti dynamic range daripada A9 Mark III lah. So ini gambar sebelum dan ini gambar selepas. Jadi boleh nampak lah dekat belakang tu dia punya dynamic range, bahagian belakang tu awan tu mula-mula tak ada detail. So aku boleh dapatkan detail, dan bahagian shadow pun aku improve sikit lah, bahagian shadow kawasan ni kan, korang boleh nampak kan. Okay, so itu untuk gambar pertama. Yang ni pun gambar sama juga, gambar raw. Tunjuk korang, nampak ni dot ARW, gambar raw. Yang kita edit sama juga menggunakan teknik yang sama. Kita naikkan shadow, kita turunkan highlight, dan kita adjust exposure mengikut sesedap rasa. Alright, okay. Masa ni aku fokus memang dekat kawasan sini lah. Alright, so boleh nampak lah kualiti dia. Okay, dari mid range not bad. Dan yang ini ialah aku shoot menggunakan flash. Masa ni aku shoot memang aku rasa dalam minus 2 EV ke minus 2.5 macam tu lah. So sama juga, kita akan turunkan highlight, naikkan shadow. Alright, dan kita adjust exposure. Okay, alright. So mungkin inilah yang aku cakap bagi aku okay. So masa ni aku shoot ni setting aku, dan ISO hanya 250, shutter speed 1/16,000. Alright, so inilah kualiti yang terhasil. Bagi aku not bad, tidaklah teruk sangat untuk menggunakan A9 Mark III untuk dynamic range daripada A9 Mark III ni. Okey, seterusnya aku nak kongsikan pula dengan korang ialah gambar JPEG. Alright, so mana gambar JPEG? Okey, ini ialah gambar JPEG, bukannya gambar RAW. So sekarang aku nak try edit gambar JPEG. So biar aku clearkan dulu. Inilah gambar asal. Ini gambar asal JPEG yang aku shoot,
Dan ini ialah gambar selepas aku edit. So korang boleh nampak dari segi dynamic range, walaupun korang shoot JPEG, korang dapat detail yang cukup baik. Bagi aku personally, untuk gambar macam ni, not bad untuk spot fotografi ya. Korang tengoklah detail-detail yang terhasil daripada gambar ni, not bad. Walaupun aku shoot JPEG, boleh nampak kat sini over nak recover balik kat situ memang susah lah sebab aku shoot JPEG kan. Tapi at least gambar ni boleh digunakan. Alright, so korang dah tengok semua gambar-gambar yang aku kongsikan dengan korang. So bagi aku secara rumusan untuk A9 Mark III ni, kamera A9 Mark III ni dia bukannya kamera untuk semua jenis genre. Dia memang sangat specialized untuk orang yang suka shoot sport ataupun orang yang suka shoot wildlife atau contohnya macam birding lah. So persoalan sekarang ni, adakah salah ataupun tak okey ataupun tak bagus untuk orang-orang yang bukan genre macam mana aku sebut tadi? Contohnya mungkin dia shoot wedding ataupun dia shoot portrait ataupun dia shoot landscape. Adakah salah untuk menggunakan A9 Mark III? Personally bagi aku, dia akan mempunyai kelebihan yang bagus, yang baik kalau sekiranya dia menggunakan A9 Mark III. Sebab antara faktor-faktor lain ialah A9 Mark III dia menggunakan electronic shutter. Sebab dia menggunakan global shutter, so tak ada dari segi shutter count. Dari segi flash pula, dia boleh shoot menggunakan flash yang sangat tinggi, tak payah risau pasal flashing lagi dah. Lepas tu dari segi flickering, dia dapat buang flickering dengan cukup baik bila dia shoot dalam keadaan indoor contohnya. Dari segi bending, dari segi design, dari segi screen, so benda ni memang akan memberikan kelebihan kepada dia yang menggunakan A9 Mark III tu, walaupun dia tidak menggunakan A9 Mark III ni bagi tujuan sport ataupun wildlife. Dan terakhir bagi aku, A9 Mark III ni ialah satu titik permulaan kepada sesuatu teknologi yang baru, iaitu global shutter. Akan datang mungkin Sony akan keluarkan kamera yang lebih baik menggunakan global shutter. Antara perkara yang paling ramai orang minta ialah A1 Mark II dengan global shutter. Dan selain pada tu mungkin ada A7S Mark IV dengan global shutter. Dan juga termasuk cinema kamera daripada Sony yang akan menggunakan global shutter. Jadi ini satu permulaan teknologi yang cukup baik, cukup bagus. Dan mungkin juga brand-brand lain antara Canon, Nikon akan menggunakan global shutter untuk kamera diorang juga. So ini satu benda yang bagus untuk industri kamera, di mana ia dapat meningkatkan lagi kualiti video ataupun foto daripada kamera-kamera yang dihasilkan nanti. So aku rasa itu sahajalah video aku untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.